Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Itulah kau Sanusi. Kau tidak pandai untuk bertaubat. Sudah kena saman, ndak lagi pandai bertaubat. Sudah kalah saman, ndak lagi pandai bertobat. Sekarang ini memang sudah sah. Dapat sudah surat saman 1 bilion. Macam mana aku mau bayar? Inilah satu idea daripada salah seorang viewer saya. Dia bagi komen. Ini saya sisipkan komennya. Dia bagi komen macam ni. Selepas Sanusi kena saman 1 bilion, bergabunglah dengan Muhyiddin Yassin. Jual kereta terpakai. Jual kereta terpakai untuk bayar saman 1 bilion. Bolehlah agaknya, kata viewer ini. Tapi saya mau bagi tahu, jual kereta terpakai pun tidak akan dapat 1 bilion tau. Tidak akan dapat 1 bilion. Sebab 1 bilion tu 1,000 juta. 1,000 juta. Macam mana dia mau jual 1,000 juta kereta? Bayangkan sajalah kalau dia jual setiap kereta tu harga dia 1 juta. Dia perlu jual 1,000 biji kereta yang harga 1 juta ringgit, baru dia dapat 1,000 juta atau 1 bilion. Mana dia mau cari ni? Mana mau cari? Mau dapat 1 juta pun susah, mau dapat 1,000 juta. Kemudian ada lagi, ramai lagi orang komen, macam-macam lah. Dan daripada komen-komen yang banyak tu, saya sisipkan juga di sini komen yang banyak tu. Anda boleh bacalah sepintas lalu saja. Memang ramai, majoritinya berpuas hati. Sanusi kena saman. Majoriti berpuas hati Sanusi kena saman untuk menjadi peringatan, menjadi satu pengajaran bagi semua pemimpin PAS yang suka buat fitnah. Bagi semua pemimpin PAS yang suka kena saman. Jadi kalau tidak mau kena saman, bertobatlah. Lepas tu ada orang komen juga yang saya cukup tertarik juga. Dia kata apa? Itulah, mak sudah ajar, mama sudah ajar, mami sudah ajar. Waktu kecil-kecil dulu sudah diajar tau. Sudah diajar bahawa lidah tu kena jaga, mulut tu kena jaga. Terlajak perahu boleh digostan. Terlajak lidah, mulut engkau, bawa sekali lah masuk dalam penjara. Kalau tidak pun, bayarlah saman 1 bilion. Mampuslah kali ini Sanusi. Macam mana dia mau cari 1 bilion? Saya rasa kalau dia kalah betul-betul di mahkamah ni, memang kalau dia kalah, memang tiada jalan lagi untuk Sanusi bangkit. Macam mana pun, dia tidak akan dapat untuk bayar 1 bilion. Kecuali memang ada juga orang komen, yang ni komen-komen ni, anda tengoklah komen-komen ni. Dia ni lahir dari keluarga bilioner lah, dia ni lahir dari keluarga ni lah. Yang siok lagi, pinjamlah dulu dengan Atok Mahathir. Pinjamlah dulu dengan Atok Mahathir. Pinjam pun 1 bilion, macam mana mau bayar? Kalau dia punya interest lah, kalau interest dia pun 1% pun, Sanusi mau kena bayar juga 100 juta. Bukan 100 juta, 10 juta. Kalau interest dia 1%, 10 juta pun belum tentu Sanusi ada. Ada lagi orang komen kata, Sanusi kaya, dia banyak daripada RI. Jangan fitnah. Sanusi sudah menafikan dia terlibat dalam RI apakah salah guna kuasa seleweng, tiada. Tidak apa, kita fokus saja kepada saman ini kerana Sanusi telah terlajak kata. Kalau awal-awal dia mohon maaf, dia minta maaf, dia tarik balik kenyataan dia, saya rasa benda ini tidak akan berlarutan sampai begini. Tapi Sanusi tetap juga berdrama. Dia ingat bos di SAT itu senang-senang kena drama agaknya. Tapi rupanya bos di SAT tidak senang-senang kena drama. Minta maaflah Sanusi. Bos di SAT itu bukan kampung-kampung, bukan orang kampung macam saya. Tapi mereka tu pun bijak, pandai, berilmu, educated, ada duit untuk naik pergi mahkamah. Bolehlah manusia yang tidak ada duit pergi mahkamah, bolehlah Sanusi kasih surga aja takut. Tapi ini tidak.
Kalau kasih drama aja dia takut. Tidak, bukan semua begitu. Jangan silap, oke? So, adakah Muhyiddin betul-betul akan bergabung dengan Sanusi untuk buat satu syarikat menjual kereta terpakai untuk bantu Sanusi bayar 1 bilion? Mampukah? Cukupkah? Betulkah akan terjadi? Saya pikir tidak akan terjadilah. Saya buat ulasan untuk komen ini. Minta maaf cik, mereka tidak akan berlaku begitulah. Sebab mereka pun tahu, walaupun mereka bergabung, kumpul duit semua, lepas tu buat syarikat untuk jual kereta terpakai, minta maaf, tidak akan cukup duit pun untuk bayar Sanusi. Tapi pun saya ucap terima kasih lah kepada yang sudah bagi komen ni. Memang komen anda diterima sebagai komen yang lucu. Komen yang lucu. Harap-harap Sanusi bertabah dan muhasabah diri kembali. Kenapa lah aku buat macam tu? Lebih baik bertobat lah. Bertobat sajalah. Ya, bertobat saja. Kemudian ada juga orang komen, Sanusi minta tolonglah dengan PAS. Setiap masjid tu letaklah dengan tin Milo. Saya kata dalam hati, saya kata janganlah bawa-bawakan perkara ni sampai ke masjid. Ini bukan masalah masjid. Janganlah macam tu. Kalau di masjid kita tolong buat surau, buat masjid, tolong orang susah, golongan asnaf, yatim piatu, golongan-golongan yang mualaf, itu boleh kot. Tapi kalau mau bayar saman, sebab orang itu ketahuan, orang itu kantoi bersalah, takkan pula kita mau tolong juga. Benda tu dalam masjid pula, dalam surau pula, kita mau tolong orang yang kalah fitnah. Nanti tidak sesuai lah. Saya rasa tidak sesuai lah. Di mana-mana agama pun tidak sesuai dengan benda tu. Salah tetap salah. Biarlah dia menikmati betapa indahnya dunia di dalam penjara, di dalam lokap, supaya selepas itu dia dapat bertobat dan tidak mau buat lagi. Apa pendapat anda pula? Banyak lagi komen lah. Anda boleh lihat di sini dan anda pun boleh tinggalkan komen. Jadi memang sah, dia sudah dapat surat itu, sudah dapat surat tuntutan saman dari DSAT Group kepada Sanusi sebanyak 1 bilion. Jadi macam mana Sanusi buat drama pun tetap dia akan kena saman. Dan dia pun ada satu artikel lagi yang saya baca, dia diberikan selama 10 hari untuk mohon maaf, menarik balik dan kemudian jumpa di mahkamah lah. So harap-harap Sanusi sihat. Harap-harap Sanusi sihat untuk menghadapi semua inilah. Dan sekarang musim tengkujuh, musim hujan. Di tempat saya sudah lebih kurang 1 minggu hujan tidak berhenti. Syukurlah air belum lagi naik, belum banjir. Harap-harap tiada banjir lah. Bagi anda yang sudah tempat banjir itu, jaga keselamatan, ya, jaga keselamatan. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.